Okey, video ni ialah tentang cost overhead. Cikgu sambung apa yang cikgu sudah ajar hari itu. So, tajuk hari ini ialah pengagihan cost overhead dari Jabatan Perkhidmatan ke Jabatan Pengeluaran. Hari itu cikgu sudah ajar juga tentang pengagihan cost overhead. Tetapi hari itu tajuk dia ialah pengagihan cost overhead ke semua jabatan, iaitu ke Jabatan Perkhidmatan dan Jabatan Pengeluaran. So, tetapi tajuk hari ini pula ialah dari Jabatan Perkhidmatan ke Jabatan Pengeluaran. Dia tak sama. That is step yang kedua. Okay. Okay, yang ni lihat. Cikgu sambung setelah cost overhead diagihkan ke semua jabatan, yang ni lah hari itu cikgu sudah ajar, cost overhead kena diagih kepada semua jabatan. Okay, so cost overhead dari setiap jabatan, that is after this one is step 1. Now step 2, cost overhead dari setiap jabatan perkhidmatan. Okay, dijumlahkan untuk diagihkan ke Jabatan Pengeluaran. So now all the jabatan sudah diagihkan cost overhead. Now we want to kira the cost product and want to menentukan the harga jualan. We need to agihkan the cost overhead dari Jabatan Perkhidmatan pindah semua ke Jabatan Pengeluaran supaya kos langsung dan kos tak langsung disatukan. Combine all, then you to find the cost keluaran. Okay. So, ada dua kaedah untuk mengagihkan cost overhead dari Jabatan Perkhidmatan ke Jabatan Pengeluaran. So, bila you agihkan the cost overhead dari Jabatan Perkhidmatan ke Jabatan Pengeluaran, so that means Jabatan Perkhidmatan sudah tak ada cost overhead itulah, sudah dipindah ke Jabatan Pengeluaran. So, ada dua kaedah. Satu ialah kaedah terus atau kaedah langsung. Kaedah ini, dia nama dia terus. Jadi, kos dari setiap jabatan perkhidmatan diagihkan teruslah. That's why kita panggil dia kaedah terus. Straight pergi sana. Tak ada stop di mana-mana. Dari perkhidmatan terus ke Jabatan Pengeluaran. Di tengah-tengah dia tak berhenti di mana-mana. Terus ke sana. So, tidak diagih ke Jabatan Perkhidmatan lain. So, cara agih dia adalah samalah seperti yang cikgu sudah ajar dalam kelas. Kita guna asas yang sesuai. Bilangan pekerja ke, keluasan kawasan ke. Okay. Kita tengok kaedah yang kedua. Kaedah berjujukan ataupun kaedah bertingkat ataupun kaedah tangga. Same, just, nama dia lain-lain tapi kaedah yang sama. Cuma dia ada 3 nama. So, kaedah ini pula, dia bukan kaedah terus. Dia akan cost overhead dari setiap jabatan perkhidmatan diagihkan ke Jabatan Pengeluaran dan juga Jabatan Perkhidmatan lain. Dia tak terus agih ke Jabatan Pengeluaran. Tetapi, di antara Jabatan Perkhidmatan, dia juga bagi Jabatan Perkhidmatan dia sendiri juga. Dan baru last kepada Jabatan Pengeluaran. So, dia ada di tengah-tengah dia stop juga at the Jabatan Perkhidmatan lain. Okay. So, dia ini satu cara yang lebih complicated lah. So, dia diagih biasanya mengikut kadar yang ditetapkan. Okay, dia akan diberi percentage. This jabatan berapa persen. Another jabatan berapa persen. Dia agih dengan cara begitu. So, that is kaedah berjujukan. So, supaya anda lebih faham, okay, yang cikgu akan tunjukkan macam mana dua kaedah ni. So, kita cikgu, yang ni ialah kaedah terus. Ini contoh dia. Let's say, lepas dia cikgu sudah ajar macam mana nak agihkan cost overhead kan. So, you agih all the sewa kilang, you agih all the cukai harta kilang, you agih susun nilai bangunan kilang, all that. So, at the end, you got all this. You jumlahkan all the cost overhead,
agihkan to all the jabatan, jabatan pengeluaran, jabatan perkhidmatan. So at the end, you jumlahkan, you got all this. You got satu jumlah besar untuk setiap jabatan. Ini ialah cost overhead yang sudah jumlahkan semua cost overhead yang diagihkan. So let's say jabatan pengeluaran, di soalan again I use the kilang menjahit lah ya. So dalam kilang menjahit pakaian, kilang membuat pakaian, jabatan pengeluaran dia ada dua, memotong, menjahit. Jabatan perkhidmatan ada dua juga, jabatan penyelenggaraan, maintenance, dan juga jabatan kantin. So inilah jumlah overhead. Lepas agih ini dapat jumlah ni 18,000, 15,000, 10,000, 2,500 untuk kantin. Jadi sekarang cikgu nak tunjuk macam mana kita nak agihkan kos dari jabatan perkhidmatan ni, dua jabatan ni, untuk pindah ke jabatan pengeluaran supaya kita dapat mengirakan kos pengeluaran. Because this ini ialah jabatan yang langsung straight away dapat kesan kos untuk pengeluaran. So we have to pindah ke sini. Because here adalah kos tak langsung kan, orang tak nampak the cost. So you have to jumlah the cost and pindah here. So that we can add with the cost bahan mentah, cost buruh langsung to get the cost, jumlah cost keluaran. So now we got two jabatan perkhidmatan here. So kita akan pindah, tengok nilai mana lebih tinggi. So jabatan penyelenggaraan 10,000. Ini 2,500. So kita pindah cost sini ke sini dulu. Biar nilai dia lebih tinggi. Okay, kita pindah ke sini. So untuk pindah kita perlukan beberapa maklumat tambahan. Adakah dia berasaskan apa? As I say, kaedah terus biasa berasaskan asas yang sesuai. Jadi penyelenggaraan ini biasanya ialah jam mesin because penyelenggaraan ialah membaiki mesin, membaiki order alat-alat. So asas yang sesuai ialah jam mesin. Jadi soalan biasa akan bagilah maklumat dia. So di sini ada beberapa maklumat tambahan, you kena pilih yang sesuai. So untuk yang ni yang paling sesuai ialah jam mesin. So kita tengok jam mesin, jabatan memotong mengguna 500 jam, menjahit 1,000 jam, penyelenggaraan sendiri tak ada kan, dia yang pergi baiki jabatan lain. So dia dash tak ada. Dan kantin juga mungkin ada alat-alat apa-apa yang perlu baiki 100 jam. Okay, so kita pun kiralah penyelenggaraan ini berapakah akan, yang ni ialah kaedah terus. Jadi walaupun kantin pun ada mengguna servis jabatan penyelenggaraan, tetapi ini adalah kaedah terus. So we will ignore the perkhidmatan yang sudah diberi kepada kantin. Straight away, the 10,000 akan straight away bagi kepada this jabatan memotong dan jabatan pengeluaran, and tak akan diberi kepada kantin. That's why cikgu kata dia tak stop mana-mana. This amount straight away there, and we ignore the jabatan kantin, perkhidmatan lain. So inilah cara pengiraan ya, jalan kerja. Agihan dari jabatan penyelenggaraan, asas dia ialah jam mesin kepada jabatan pengeluaran. So untuk jabatan memotong, dia guna 500 jam. Jumlah ini ialah 1,500 jam. Cara dia sama seperti yang cikgu sudah ajar dalam kelas. So 500 over 1,500 times the jumlah cost overhead yang nak dipindah. So jabatan memotong akan mendapat RM333. Okay, untuk jabatan menjahit pula ialah 1,000 jam over the jumlah jam times 10,000. So jabatan menjahit akan dapat 6667. Okay, okay, yang ni. So kalau kita nak rekod, yang ni dia jabatan pengeluaran, jabatan perkhidmatan. Kita tengok kos overhead 10,000 dari jabatan perkhidmatan. Okay, dia sudah jadi kosong lah, tak ada lagi.
So you kurungan 10,000 to show that now zero already, the cost already pindah ke jabatan pengeluaran. Okay, so ini dah dia jabatan memotong dan jabatan menjahit, get the nilai. Each one mengikut kiraan tadi. Okay, so tak adalah. So dia tak bagi kepada kantin. As I say, ni kaedah terus. So I ignore the perkhidmatan, jabatan penyelenggaraan akan ignore the perkhidmatan yang dia sudah bagi kepada kantin. Kantin didn't get anything. Whole thing give to jabatan pengeluaran. Okay, so sekarang kita tengok cost kantin pula. Kantin pun ada cost overhead 2,500. So macam mana nak agih kepada jabatan pengeluaran? Kalau kantin, biasa asas yang sesuai ialah bilangan pekerja lah. Pekerja jabatan mana yang guna banyak perkhidmatan kantin, dan dia akan share the cost more. Okay, so maklumat tambahan ada bagi bilangan pekerja, memotong 20 orang, menjahit 30 orang, dan penyelenggaraan 5 orang pun juga ada pergi kantin. Okay, dan kantin sendiri ada 6 orang pekerja. Tapi sendiri usually kita tak kira lah. So, untuk macam mana, cikgu akan tunjuk macam mana kita agihkan 2,500 ke jabatan pengeluaran. Again, yang jabatan penyelenggaraan 5 orang pun ada mengguna perkhidmatan kantin ni. Tetapi as I said, you ignore dia. Kaedah terus ini akan ignore lah perkhidmatan yang dia beri kepada jabatan penyelenggaraan. So the money this one straight away give to memotong dan menjahit, and tak akan bagi kepada jabatan penyelenggaraan. Okay, so kita tengok cara kira agihan dari kantin. Asas dia bilangan pekerja. So jabatan memotong ada 20 pekerja, dan jabatan memotong menjahit total 50 orang kan. Okay, so 50 orang. Okay, times 2,500. So dari 2,500 dia dapat 1,000. Dan jabatan menjahit pula ialah 30 orang out of 50. So times 2,500. Jabatan menjahit akan dapat 1,500. Ya, so bila kita rekod macam ni lah. Okay, dari kantin 2,500 dia sudah jadi kosong. You take come out and you give to straight away to jabatan pengeluaran, and you ignore the perkhidmatan yang anda sudah bagi kepada penyelenggaraan. So penyelenggaraan tidak dapat apa-apalah cost overhead dari kantin. Okay, straight away give to them. So 1,000, 1,500. So you total up all the cost overhead. Ini cost overhead jabatan pengeluaran sendiri, campur cost overhead dari jabatan penyelenggaraan, cost overhead dari kantin. So inilah total cost overhead untuk jabatan memotong. So that, remember, tujuan ialah kita mengira kos pengeluaran. So kita kena campur kos bahan mentah langsung untuk this jabatan, kos berlangsung untuk jabatan memotong. Okay, ini kain, okay, bekerja untuk potong kain. So total up, cost overhead, cost bahan langsung, cost berlangsung, you will get total cost product atau total cost pengeluaran. So for this jabatan 51333. So then jabatan pengeluaran pula, menjahit pula, cost overhead dia sendiri, dan agihan dari jabatan penyelenggaraan, the cost overhead from jabatan kantin. So you got total cost overhead 23,167. So we do, in order to get the cost pengeluaran, we need to add cost bahan mentah langsung, cost berlangsung for that department. Biasa akan diberi dalam soalan ya. So you get the total cost keluaran for this department. So untuk mengira cost produk, kita perlu campurkan all the cost from two department lah. Because dua department ni kena bekerja sama baru dapat buat pakaian kan. So we have to add up the total.
So kalau keluar 10,000 unit pakaian, so maka kos produk seunit pakaian ialah campurkan ini total kos pengeluaran bagi dengan 10,000 unit. So dia dapat yang ni. So di sini jawapannya ialah RM11.15 seunit. Okey, satu pakaian. So inilah kaedah langsung. Okey. Okey, cikgu tunjuk pula macam mana nak guna kaedah berjujukkan. Okey, maklumat tambahan. Kos overhead Jabatan Perkhidmatan diagihkan ke Jabatan Pengeluaran mengikut kadar berikut. So, untuk mengguna kaedah berjujukkan, biasanya dia guna percentage. Okay, how many percent? Because kaedah berjujukkan cikgu kata dia tak terus kepada Jabatan Pengeluaran. Dia akan agihkan juga kepada Jabatan Perkhidmatan, antara Jabatan Perkhidmatan. So, kalau kaedah terus, Jabatan Perkhidmatan di-ignore. So, for this one, dia tak ignore perkhidmatan yang dia beri kepada Jabatan Perkhidmatan lain. So, they give to the Jabatan Perkhidmatan also. So, you see, kos penyelenggaraan yang tadi 10,000, Jabatan Penyelenggaraan ni, dia bukan saja bagi kepada Jabatan Pengeluaran, tetapi dia tengok dia juga bagi kepada kantin. Because dia pun ada servis ke kantin kan, kalau kantin ada apa-apa yang rosak, dia pun pergi bagi. So, 30%, 60%, 10%. From 10,000 dia bagi 30% kepada memotong, menjahit 60,000 and kantin 10,000. So, sama juga dengan cost overhead dari kantin tadi, 2,500 tadi. So, dia akan bagi kepada memotong 50% kerana dia ramai bekerja, menjahit 40%. Penyelenggaraan pekerja dari Jabatan Penyelenggaraan juga pergi makan di kantin kan, jadi dia juga akan bagi kepada dia 10%. Okay, so kita tengok macam mana dia agihkan cost overhead, okay, jabatan ni ke Jabatan Pengeluaran. So, kaedah berjujukkan dia sama, dia akan mula dengan kos, jabatan kos mana yang paling tinggi. Dia mula dengan yang itu. So, ini ialah 10,000, ini ialah 2,500. So, dia akan mula agihkan kos penyelenggaraan dulu. Because dia, kos overhead dia paling tinggi kan. Okay, so jawapan dia kita tengok. Okay, inilah kos overhead yang asal. For memang kos jabatan dia ada kos overhead dia sendiri ya. Then now we agihkan the kos penyelenggaraan 10,000 dengan kaedah berjujukkan. So dia bukan saja kepada Jabatan Pengeluaran, but juga kepada kantin. So you tengok 10,000 you take come out, 30% you give to memotong, 60% you give to Jabatan Menjahit, and 10% you give to Jabatan Kantin. Okay. So, sudah kosong. Tak ada. Okay. So, kita tengok pula sekarang yang kedua tinggi ialah kantin. So, the kantin, dia at first dia 2,500 tapi dia dapat 1,000 daripada penyelenggaraan. So, 3,500. Ya, total. So, this total going to give to memotong dan menjahit. Okay, agihan cost overhead kantin dari 3,500, sepatutnya penyelenggaraan pun ada share, should give to penyelenggaraan 10%. Tapi dia tak bagilah because dia sudah tutup jabatan ni. Okay, so tak bagi lagi ya. Once sudah tutup, jangan bagi lagi. So, 3,500 akan di-share antara memotong dan menjahit. Ya. So, macam mana nak kira yang ni? Total, this one is 90%. So, we ignore this one, 90%. And this one will get 50. So, 50 over 19 times the jumlah dia. So, you get 1944. Dan 40 over 90 times this one, you get 1566. So, letaklah ikut ni. Dan seperti yang tadi lah, kita nak kira cost produk kan. So, campurkan all the cost overhead. Dan tambah the cost bahan mentah langsung, tambah the cost buruh langsung, you get the cost pengeluaran for this jabatan. So, sama.
ni cost overhead kan semua. So you campur, you got the jumlah cost overhead, then you campur cost bahan mentah langsung, cost buruh langsung, and you got the cost keluaran for this jabatan. So you add up, you bahagi dengan jumlah unit keluaran, you akan dapatlah the cost product. Sama yang ni, jawapan dia sama kerana memang cost dia sama, it's just cara kita agih lain. I should get the same jawapan. Okay, so kelemahan yang ini untuk kaedah terus ialah kelemahan dia, kaedah ni dia ignore the perkhidmatan from jabatan perkhidmatan. So ignore, totally ignore ada jabatan. So, then straight away to jabatan pengeluaran. Then kelemahan of kaedah ini pula, dia juga ignore the perkhidmatan di antara jabatan perkhidmatan mereka sendiri. Tengok tak? Okay, ini sudah hantar sini. Jadi dia ignore the 10%. Jabatan kantin ni dia ignore the 10% yang dia bagi kepada jabatan pengeluaran. Okay, dua-dua pun ada kelemahan, tetapi kalau kita tengok kaedah terus, kaedah berjujukkan, kaedah terus adalah lebih senanglah kerana dia terus. Dia tak stop at the jabatan perkhidmatan. Okay, so this one will be easier.